أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan asbab ziyadatul iman, sebab-sebab bertambahnya iman. Dan hunaka asbab kathirah tata'allaqu bi ziyadatul iman. Banyak sebab menyebabkan bertambahnya iman. Jadi kita dah bincang rukun iman yang 1 hingga 6. Jadi hari ini kita bincang berkaitan dengan apakah faktor-faktor atau sebab yang akan menambahkan iman dan menurunkan iman. Iman manusia ni dia bertambah dan berkurang. Dia tak macam iman malaikat. Iman malaikat ni dia statik je. Iman para nabi bertambah. Iman kufur, jadi iman lah. Ya, orang munafik berkurang. Ya. Dan mudah-mudahan kita mendapat iman para nabi insyaAllah. Baik, awalan ta'allamu ilmu nafi'. Mempelajari ilmu yang bermanfaat. Baik. Inna ahama wa anfa' asbab ziyadatul iman ta'allumul ilmu nafi' ilmu syariah mustamiddu min kitabillah wa sunnah rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya yang paling penting dan paling manfaat sebab tambahnya iman ini belajar ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu syariah yang berpegang daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qala Ibnu Hajar wal murad bil ilm al syar'i alladhi yufidu ma yajibu al mukallaf min amrin dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi. Ibnu Hajar kata dimaksudkan ilmu tu ilmu syarak yang mana dapat memberi faedah sesuatu yang wajib pada mukallaf daripada urusan agamanya, dari sudut ibadahnya dan muamalahnya. Yang kedua, al-ilmu billah wa sifatihi, ilmu mengenal Allah dan sifatnya. Yang ketiga, wa ma yajibu lahu min qiyamil amrihi, ilmu yang mana wajib baginya melaksanakan perintah Allah. Wa tanzihi anin naqais, dan melarangnya, menegahnya daripada perkara-perkara yang kekurangan. Ya, perkara-perkara kemungkaran. Wa midaru dzalika ala tafsir wal hadits, dan tempatnya ilmu tu di mana? Dalam ilmu tafsir, dalam ilmu hadis, dalam ilmu fiqh. Ini 3 utama dalam ilmu. Sebab itu kita belajar ilmu hadis. Sebab dia berkaitan dengan penambahan iman. Kita juga belajar ilmu fiqh dan juga ilmu tafsir Al-Quran. Baik. Fa min waffaqa hadzal ilmi waqad waffaqa li'azam asbab ziyadatul iman. Daripada ketepatan ilmu ni, sesungguhnya ketepatan itu, kesesuaian itu dengan sebab sebesar-besar sebab bertambahnya iman. Maksudnya belajar ilmu syariah ini antara sebab yang paling besar bertambahnya iman. Wa min ta'ammulu nusus al-kitab wa sunnah ilmu zalik. Bila kita lihat nas-nas ataupun dalil-dalil dalam kitab dan sunnah. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul 'ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Yani syahidallah, saksi bahawa Allah itu la tiada Tuhan yang sembah melainkan dia. Kita bersaksi ni, dan malaikat tu, dan ulul ilmi qa'iman bil qist. Dia melaksanakan dengan adil, dengan benar, dengan tepat. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dalam sahihaini, sahih Bukhari dan Muslim, hadis daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah berkehendak padanya kebaikan, maka difaqihkannya dalam agama. yang diberikan ilmu agama. Ya, jadi guru ni kena ilmu agama.
Anda nak praktikum nanti kena ada ilmu agama lah. Jangan caca merba ilmu anda. Baik, seterusnya qiraatul Quran wa tadabburuhu. Tambah iman melalui membaca Quran dan mentadabburnya. Fa inna hadza min 'azam al-abwab al-'ilmi muaddiyati ila ziyadat al-iman wa thibatihi wa quwwatihi. Sesungguhnya cara ini, iaitu baca Quran ini, antara kaedah yang paling besar untuk pintu-pintu ilmu yang mendorong kepada bertambahnya iman dan tetapnya iman dan kuatnya iman. Baca Quran dan tadabbur. Faqad anzalallahu kitabahu al-mubin ala ibadihi huda wa rahmatan wa dhiya'an wa nuran wa bushra wa zikra lidzakirin. Allah turunkan kitab Al-Quran itu pada hamba-Nya sebagai apa? Petunjuk, sebagai rahmat, sebagai dia ni limpahan cahaya, nur cahaya, bushra, kabar gembira, zikra, peringatan untuk orang-orang yang beringat. Kita kena beringatlah berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi. Sadaqallahu azim. Allah berfirman, inilah kitab yang diturunkannya, kami turunkannya mubarakan, sebagai satu barakah, musaddiqan, membenarkan, alladzi baina yadayhi, di antara tangannya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Walihada fa inna Allah al-Karim amara ibadahu. Jadi Allah Taala memerintahkan hamba-Nya, wa hassahum, dan menggalakkan mereka ala tadabburul Quran, tadabbur Quran. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tidak mentadabbur Quran? Mereka tidak mentadabbur Quran. Kalau adalah di sisi lain, di sisi Allah Ta'ala, maka saya kamu dapati padanya banyak perselisihan. Ini pun samalah tentang ayat tu. Baik, yang ketiga, ma'rifatullah wa asma'uhu wa sifatuhu. Mengenal Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, antara bertambahnya iman. Sebab itu kita belajar rukun iman ni, kenal nama Allah, beriman kepada Allah Ta'ala. Fa inna ma'rifata asma'ullah wa sifatuhu arwaridatu fil kitab wa sunnah. Sesungguhnya mengenal nama-nama Allah dan sifatnya terdapat dalam kitab dan sunnah. Dalam Quran ada, dalam sunnah ada. Wallati tadulu 'alal kamalillah, menunjukkan pada kesempurnaan Allah al-mutlaq, secara mutlak. Min kafati wujuh, daripada apa sudut sekalipun, dari apa segi sekalipun. Waliman 'azama abwaul ilmi, dan untuk sebesar-besar pintu ilmu, allati yahsul biha ziyadat iman, yang menghasilkan padanya dengan penambahan iman. Wa ishtighal bi ma'rifatiha wa fahmiha wa bahsu tam 'anha mustamilan ala fawaidin katsiratin wa 'azimatin. Fawaidin katsiratin wa 'azimatin. Dan kita, bila kita sibukkan diri kita untuk mengenal Allah Ta'ala, nama-nama Allah Ta'ala ni, memahaminya, mengkaji dengan sempurna tentangnya, dia akan mengandungi faedah-faedah yang banyak dan besar. Antaranya, yang pertama, wa idza ilmu bi kamalillah wa jamalihi awjaba lahu hadha mahabbatan khasatan wa syauqan 'aziman illa liqa'illah. Wa hadha yathmiru anwa'an katsiratan minal ibadah. Jadi bila kita kenal Allah Ta'ala ni, dia merupakan ilmu dengan kesempurnaan Allah Ta'ala, dan jamal ni maksudnya keseluruhan ilmu Allah Ta'ala ini mewajibkan baginya, bagi kita ni akan apa? Rasa apa? Sayangnya Allah Ta'ala secara khusus. Syauqan azimah, rindunya dengan Allah Ta'ala ni untuk apa? Bertemu Allah Ta'ala. Syauqan aziman ila liqa'illah. Bertemu nak jumpa Allah Ta'ala. Sebab kita sembah sesuatu yang tak nampak. Allah ini yang tak nampak oleh mata kita. Jadi di syurga nanti nak tengok, nak lihat macam mana Allah Ta'ala ni. Dan ini ya kesan jenis-jenis yang banyak daripada ibadah. Ini kesan beribadah. Faman 'arafa Allah hadhihi al-ma'rifah kana min aqwa an-nas imanan wa ashaddahum ta'atan wa ta'abbudan lillah wa 'azamahum khaufan wa muraqabatan lahu subhanahu wa ta'ala. Dan siapa telah mengenal Allah melalui kaedah ni, mengenal Allah melalui kaedah mengenal nama-nama Allah Ta'ala ni, dia adalah manusia yang paling kuat imannya dan paling kuat ketaatan dan ibadatannya pada Allah Ta'ala. Dan
paling takut dia Allah Ta'ala dan paling hampir dia dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab mereka ini dah dikira sebagai ulama. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut Allah Ta'ala di kalangan hambanya ialah orang-orang berilmu. Ilmu kenal Allah Ta'ala. Baik, yang keempat, ta'amul siratun Nabi SAW, bertambahnya iman dengan mengamati sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Fa inna min asbab ziyadatil iman an-nazaru fi siratin Nabi SAW. Daripada sebab-sebab bertambahnya iman melihat sejarah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Wa dirasatiha, dan mempelajarinya, wa ta'ammul ma dzukira fiha min na'utihi at-thayyibah, dan menta'ammul, mengamati sesuatu yang disebut dalam sejarah Nabi itu daripada sifat-sifat Nabi yang baik. Wa hisalul karimah, dan pribadi ataupun sifat-sifat Rasulullah SAW yang mulia. Wa syama'il hamidah, dan kesempurnaan sifatnya yang terpuji. Fahuwa aminullah fi wahyihi, dia merupakan, baginda merupakan amanah Allah Ta'ala dan menyampaikan wahyunya. Wa khairatihi fi khalqi, kebaikannya daripada makhluknya. Ya. Wa safirihi bainahu wa baina ibadihi, merupakan perantara di antara Allah dan antara hamba-hambanya. Ya, maknanya safir, perjalanan yang antara Allah dengan hambanya. Al-mab'utsu bid-din qawiyyin, dan dibangkitkan dengan agama yang tegak, agama yang kukuh, agama yang kuat. Ya. Wa manhajul mustaqim, manhaj yang lurus, kaedah yang tepat, kaedah yang lurus. Arsalahullah rahmatan lil alamin, Allah utuskan Nabi Muhammad ini sebagai rahmat bagi sekalian alam. Wa imaman lil muttaqin, ketua bagi orang-orang yang bertakwa. Wa hujjatan ala khalq ajma'in, dan sebagai hujjah bagi semua makhluk. Arsalahu ala hina fatrah min rusul fahuda bihi ila aqwam turq wa awdahu subul. Dan telah diutuskan atas mana salah satu tempoh daripada rasul-rasul. Maksudnya Rasulullah diutuskan dalam satu tempoh. Ya. Maka diberi petunjuk dengannya kepada aqwam, beberapa kaum, ya, aqwam turuk, kepada beberapa jalan ataupun kaedah dan jalan-jalan yang jelas. Maksudnya diutuskan Rasulullah ni, maka ditunjukkan jalan-jalan yang betul, jalan yang lurus, pandu beriman dengan Allah Ta'ala. Wa iftarada 'ala al-ibad ta'atihi wa ta'zirihi, dan Rasul ini memberitahu tentang kefarduan bagi seorang hamba ini untuk mentaati pada Allah Ta'ala dan mentaati pada Rasul tu, dan memberi peringatan kepada dia. Famin ta'amul masalan, contoh kita ta'amul dalam firman Allah Ta'ala yang sifat, mana Allah mensifatkan Rasulullah SAW ini dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah kami datangkan kepada kamu seorang rasul daripada kalangan kamu, sifat yang aziz alaihi, berat dia punya tu, ya. Berat dia punya tanggungannya. Ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin, ya, maksudnya kasih sayang dia pada orang beriman, raufur rahim. Wa innaka la'ala khuluqun azim, ni sifat Rasulullah bagi kamu wahai Muhammad, akhlak yang hebat, akhlak yang besar, ya. Pun ada lagi, fa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Sadaqallahul azim. Ila akhir ayat. Fa bima rahmatin minallah, ya, daripada rahmat Allah Ta'ala, lintalahum, anda kena bersifat, ni sifat Rasulullah, bersifat lemah lembutlah kepada mereka, ya. Maknanya Allah perintahkan Rasulullah bersifat lemah lembut pada kaumnya. Walau kunta fadhal ghalidh qalbi, kalau kamu bersifat keras hati, ya, lam faddu min hawlik, nescaya mereka akan lari daripada sekitarmu. Ini konsep dakwah ni. Dakwah kena lemah lembut, tak ada keras. Kalau keras mereka akan lari daripada kita. Baik, ta'amul fil ayatul kauniyah. Antara lain sebab-sebab bertambah iman, mengamati ayat-ayat kauniyah dalam Quran ataupun tanda-tanda kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ta'amul fiha wa nazar fi makhluqatillah al-mutanawwi'ati al-'ajibati.
Sesungguhnya ta'amul, ma'amati padanya tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala ni oleh makhluk-makhluk ni, melihat pada makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang pelbagai dan yang hebat ni. Min sama'in wal ardin, daripada langit dan bumi, lihat langit dan bumi. Wa syamsin wa qamarin, matahari dan bulan. Wa kawakibin wa nujumin, bintang, ya. Wa lailin wa naharin, siang dan malam. Wa jibalu asjarin, gunung ganang dan pokok-pokok. Wa biharu anharin, lautan dan sungai-sungai. Wa ghairu dzalik min makhluqatillah, dan selain daripada itu daripada makhluk-makhluk Allah, allati la ta'udu wa la tahsu, maknanya yang tak terhitung dan tak boleh dikira makhluk Allah ni, terlalu banyak. Wa liman 'azama dawa'il iman, dan daripada sebesar-besar dorongan iman, wa anfa'a asbab taqwiyatihi, dan antara yang paling bermanfaat untuk menyebabkan menguatkan iman itu. Jadi antara untuk mendorong seorang itu beriman, melihat tanda-tanda kejadian atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya bertambah iman melalui a'malus salihah, amal salih. Al-yajtahid al-muslim fil qiyam bi'amal salihati al-khalisati liwajhi Allah Ta'ala wa yakthira minha wa yudawim 'alayha. Dan orang Islam itu kena bersungguh-sungguh lah, yajtahid, bersungguh-sungguh dalam mendirikan amalan-amalan salih yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, dan memperbanyakkan amalan salih itu dan sentiasa melakukan amalan salih itu. Fa inna kulla amalin yaqumu bihil muslim mimma sya'arahu Allah wa yakhlisu niyatahu fi wa yazuru fi imanihi. Maka sesungguhnya bagi setiap amalan yang dilaksanakan oleh orang Islam, sesuatu yang Allah syariatkan, dan dia kena ikhlas niatnya dan bertambahlah niat imannya. Li'anna al-iman yazid bi ziyadati ta'at wa kasratul ibadah. Kerana iman itu bertambahnya dengan tambahnya ketaatan dan membanyakkan ibadah. Hari ini kena banyak ibadah lah. Maksud dalam COVID ni banyak ibadah. Minggu depan insya-Allah saya akan ijazahkan satu bacaan wirid lah untuk amal, ya, insya-Allah. Jadi sama-sama kita baca, saya akan upload wirid tu dalam GC. Lepas tu saya ijazahkan, boleh amal insya-Allah. Untuk apa? Untuk kekalkan iman anda ni sampai mati. Sebab kita tak tahu iman kita bertambah berkurang. Kalau iman kita dalam sakaratul maut itu rendah sedikit ataupun tak ada, na'udzubillah min zalik. Kita harapkan kita mati dengan iman kita paling kuat, ya, dengan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah. Sebab kena ada penjagaan, ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia sentiasa mengucapkan kalimah ini. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu dia. Sayyidina Umar selalu sebut a'udzubillahi minasyaitonir. Lepas satu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab bila anda belajar ni, selesai ni, anda akan pasti diuji. Ujian yang paling berat, ini pengalaman saya, ujian yang paling berat, hati kita ni cuba mensyirikkan Allah Ta'ala bila belajar ni. Ya? Hati-hati. Ya? Jadi sentiasalah kena istighfar dan memohon ampun dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab bila dah belajar ni, syaitan yang datang ni bukan kecil-kecil ni. Syaitan yang datang ni besar-besar. Ya? Ujian. Nanti saya ajar nanti satu salawat, dia amal salawat tu, mudah-mudahan mudah untuk urusan dunia akhirat kita, insya-Allah. Baik, sambung. Summa innal 'ubudiyati allati syarah Allah li'ibadihi wa talaba minhum al-qiyam biha. Kemudian bahawa ubudiyah, penghambaan diri pada Allah Ta'ala yang mana Allah syariatkannya untuk hambanya dan dituntut untuk mereka itu melaksanakannya. Dituntut untuk umat Islam ini atau manusia ini melaksanakan penghambaan diri pada Allah Ta'ala. Faradaha, sama ada fardu wa nafalaha ataupun sunat. Munqasimatun ala qalbi, dia terbahagi pada qalbi, hati, lisan, lidah dan jawarih, panca indera, anggota-anggota yang lain, ya. Wa ala kulli minha ubudiyatun takhassuhu, dan bagi setiap perhambaan itu, ibadah kita tu ada khususnya, ada ciri khususnya. Ini amal soleh, ya. Kita ada amal hati, amal lidah, amal perbuatan yang lain. Amal hati sentiasa ingat Allah Ta'ala, zikrullah, sebut nama Allah hari-hari. Allah, 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 Allah. Jangan putus ingat Allah sebagaimana Allah tak putus bagi nafas dan bagi nyawa pada anda.
Begitu dengan lisan ni, sentiasalah ingat Allah Ta'ala. Subhanallah, 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 subhanallah. Sentiasakan lazim subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau anda rasa nak hebat, sentiasa zikir. Ya, sebab mulut yang sentiasa zikir ini, bila anda mengajar pada orang lain, orang akan dengar cakap anda. Sebab anda zikrullah. Ya. Dan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Inilah perkataan yang selalu diucap oleh ahli syurga. Kalau kita tak sebut tu selalu kat dunia, macam mana nak sebut dalam ahli syurga? Macam mana nak sebut dalam syurga? Sedangkan zikir pun tak pernah. Ya. Hadis sentiasakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau banyak cakap, banyak benda-benda yang tak faedah, diam. Itu lebih baik, diam. Ya, sebab Nabi SAW dah sabda, man kana yu'min billahi yaumil akhir, falyaqul khaira aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik ataupun diam. Kalau cakap tak faedah tu, diam je lah. Ya. Wal jawarih, begitu dengan panca indera ataupun anggota-anggota badan pun ada ibadahnya. Ini ada cara khusus. Baik. Fa min ubudiyatil qalbi. Nampak? Dalam kaedah penghambaan atau ibadah hati, allati takhassuhu, yang dikhususkan, apa dia? Ikhlas, mahabbah. Ikhlas, mahabbah ni kasih sayang. Tawakal. Ini antara ciri orang beriman. Tawakal. Inabah maksudnya apa? Bertaubat. Raja ni mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Khauf ni takut. Khasyah pun takut. Beza khauf dan khasyah. Khauf ni takut fitrah. Biasa kita takut lah. Takut hebatan Allah. Tapi khasyah takut orang yang berilmu. Bezanya. Rahbah, kecenderungan kepada Allah Ta'ala. Reda, sifat kita reda. Ni reda ni bila kita reda nak Allah, Allah reda kita. Ya. Wassabar, sabar wa ghairiha, dan semuanya daripada amalan-amalan hati. Ya. Baik. Min ubudiyatil lisan, daripada ibadah lidah. Dikhususkan qiraatul Quran, baca Quran, takbir, ini Allahu Akbar, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, istighfar, astaghfirullahal azim. Wa hamdallah wa sana alaihi, maknanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Asana ala salawatu wassalam ala rasulihi, maknanya salawat ber Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ghairiha, dan selainnya min amal allati la takunu illa bilisan. Maknanya semua amalan yang berlaku dengan lidah kita. Baik, seterusnya min ubudiyatil jawarih. Ini daripada ibadah anggota badan. Apa dia? Sedekah, haji, salat, wudu, khuta ila masjid, melangkah berjalan ke masjid, wa nahwiha, dan seumpamanya daripada amal-amal allati takun bi jawarih, melakukan dengan anggota badan. Baik, itu tiga lah. Itu akan bertambah iman. Baik, selesai. Bertambah iman. Daripada mula tadi sampailah di sini. Ada soalan tentang bertambah iman? Kita buka soalan dulu. Ada Ustaz. Ya, sila. Assalamualaikum. Saya nak tanya. Kalau seseorang yang ingin mentadabur Al-Quran dan baca dia melalui online saja. Contoh sekarang ni ada seperti TU Al-Hijrah, Quran Time. Dia melalui online saja tanpa berguru depan face to face lah. Boleh ke tanpa face to face, hanya online saja? Dia punya macam ni, dia tu antara metod pengajaran lah. Salah satu metod pengajaran. Ya. Kalau ikut dalam pendidikan Islam, metod pengajaran Quran ni antaranya kena talaqi. Talaqi itu maknanya bertemu lah guru dengan murid. Ya. Ada juga kaedah syarah. Ya. Maknanya dalam online tu, one way tu, satu hala tu kaedah syarahan lah. Jadi syarah je. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh nak tanya. Ya. Itu antara metod lah. Tapi kalau kita nak belajar ni, guna pelbagai metod lah. Itu pun dengar juga, kena berguru juga, ya, kena juga ada soal jawab, begitu pandangan saya. Jangan hanya ambil satu metod online tu je. Ya, kalau ada metod macam ni, kita boleh ada soal jawab, interaksi, tak ada masalah lah. Itu kaedahnya lah. Ya. Boleh tapi tak cukup. Itu pandangan saya. Boleh tapi tak cukup. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada lain? Tak ada. Tak ada, saya teruskan dengan berkurang iman. Jadi dah tahu perkara tambah iman ni. Bila amal lepas ni.
Ya, kena amal iman untuk bertambah iman. Baca Quran, zikrullah, baca sirah Nabi, apa lagi? Belajar nama-nama Allah Ta'ala, ta'amul makhluk Allah Ta'ala. Jadi siapa yang bermusafir tu untunglah. Selalu bermusafir itu dia akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Saya sudah belajar bila anda naiki sesuatu, kabar Allah. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila anda menuruni sesuatu, maka sebut Sabbah Allah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Itu dah ada. Ya, para sahabat aja kaedah dia. Baik, saya sambung lagi berkaitan dengan perkara yang menyebabkan berkurangnya iman. Ini kurang ya, bukan membatalkan iman, kurang dulu. Ya, ada nanti satu tahap sampai membatalkan iman yang kurang dulu. Baik. Perkara yang sebab-sebab membatalkan, mengurangkan iman. Yang pertama al-jahlu, jahil. Ya, sebab kebanyakan orang dalam api neraka ni sebab jahil, tak kenal Allah Ta'ala. Dia tak nak belajar. Ya, sekarang macam-macam alternatif untuk belajar tentang iman ni. Dia tak nak belajar. Belajar untuk niaga ramai, belajar untuk pelaburan ramai, belajar untuk kenal Allah tak ada orang. Ya, tak ada tengok. Cuma awak buat live untuk belajar agama, tak ada orang nak tengok pun. Sebab apa? Jahil. Amal jahil fa innahu li fartil jahlihi wa qillatil ilmihi. Adapun yang jahil tu dengan sebab apa? Fartil jahlihi, melampau dia punya kejahilan itu. Tak tahu apa-apa. Wa qillatil ilmihi, ataupun sedikit je ilmunya. Fa innahu qad yu'thiru mithlu hadhil asya' ala ma fihi falahihi wa salahihi. Maka sesungguhnya kadang-kadang dia memberi pengaruh kesan. Ya, contoh dalam beberapa perkara yang padanya dalam kejayaannya dan kebenarannya. Ya, kalau dia tak tahu, takkan berjaya. Ya, contoh anda lah, kalau anda nak mengajar, kena ada ilmu pedagogi. Kalau tak sikit ilmunya, susah nak berjaya sebagai seorang guru. Contohnya lah. وَذَلِكَ لِنْقِلَابُ الْمَوَازِينَ عَنْدَهُ وَلِضَعْفِ الْتَصَوُّرُ فِيهِ. Oleh itu, dia akan inqilab. Inqilab yang akan menterbalikkan timbangan. Akan merosakkan timbangan. Apa itu timbangan? Timbangan kita nak melakukan sesuatu. Contohnya, kita hari ini peraturan SOP lah contohnya, sembahyangnya tu kena berjarak. Contohlah. Jadi kalau orang tak ada ilmu, dia akan kata ini dah tak sah dan sebagainya. Padahal dia ada timbangan-timbangan tertentu berdasarkan ilmu. Walaupun kena buat kajian semula dan sebagainya. Atau dha'fu tasawur, lemahnya gambaran tentang sesuatu. Nak bincang berkaitan dengan ilmu fiqh. Jadi pelajarannya macam mana cara untuk menyapu pada khuf. Ambil wuduk, menyapu, sapukan pada khuf. Khuf ni, bila di padang pasir, satu kasut daripada kulit, mana musim sejuk, wuduk dah tak buka slipper, tak buka kasut lah. Dia sapu kat situ. Macam mana kaedahnya? Dia orang tanya. Anda kena jawab lah. Berdasarkan apa? Ilmu anda. Kalau ilmu tu lemah, macam mana nak jawab? Tak boleh nak jawab lah. Ini jahil. Jahil berdasarkan ilmu, jahil bukan untuk nak mengajar pun, jahil untuk diri sendiri. Ya? Contoh cara berwuduk pun salah. Cara mandi wajib pun salah. Perkara-perkara wajib. Cara solat pun salah. Ya? Jadi, fa'ilmu asal likulli khair. Ilmu pada asal bagi segala kebaikan. Wal jahlu asal likulli syar, dan kejahilan asal bagi segala keburukan. Orang mencuri kadang-kadang dia tak tahu benda tu salah. Ya, sebab tu dia jahil tentang ilmu tu. Ya, sebab dia tahu mencuri itu bagi dia okey. Ya. Orang barat berzina, dia kata okey je. Sebab apa? Sebab pandangan mereka tak ada ilmu bahawa zina itu satu yang haram, satu yang buruk. Maka Allah masukkan dalam api neraka. Mahabbatul zulm wal udwan wa irtikab fawahish. Sukakan pada kezaliman, pemusuhan dan melakukan pada fahsya, perkara-perkara kerosakan. Waqtaraful manahi, dan iktiraf, perkara-perkara larangan. Suka pada larangan. Sababu awal, ni sebab yang pertama. Apa dia? Al-jahlu. Sebab apa? Sebab jahil. Wal fasad al-ilmi, rosaknya ilmu tu. Tak belajar pada ilmu yang betul. Atau fasad al-qasad, ataupun rosaknya matlamat tu. Fasad al-qasad min fasad al-ilmi. Rosaknya matlamat itu dengan sebab apa? Rosaknya ilmu. Ilmu yang tak betul. Fal jahlu, maka jahil, wal fasad al-ilmi, dan rosaknya ilmu, was sabab ra'is, sebab utama, wal awal, dan sebab yang pertama dalam kerosakan amalan dan kekurangan iman. Nama jahil ya. Na'udzubillah min zalik. Ini
kata Imam Qatadah, qala ijtama'a ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'au anna kullu shay'in 'asiya Allah bihi fahuwa jahalah amdan aw kana ghairihi. Dihimpunkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilihat bahawa setiap segala sesuatu orang yang buat maksiat dengan Allah Ta'ala ni, siapa dia? Orang yang jahil secara sengaja ataupun tidak sengaja. Jahil awal atau selain pada orang tu. Sengaja atau tak sengaja. Baik ya. Ini antara kata-kata lain lah. Saya teruskan. Baik, yang kedua. Al-ghaflah wal-i'rad wal-nisyan. Baik, ghaflah ni apa? Lalai, leka. I'rad ni apa? Menentang. Nisyan ni lupa. فإن هذه الأمور ثلاثة سبب عظيم من أسباب نقص الإيمان. Tiga perkara ini sebab besar menyebabkan kurangnya iman. فمن اعترته الغفلة شغله النسيان وحصل الأعراض. Siapa yang rasa dirinya ghaflah ni, maksudnya lalai, ya, maka dia akan sibukkan dengan lupa lah. Dah lalai, maka dia akan lupa buat satu yang baik. Dan akhirnya hasil i'rad, dia akan melakukan penentangan. Tak suka. Orang suruh buat baik tak suka. Orang suruh solat tak suka. Bangun subuh susah. Antaranya lah. So belajar pun tak nak masuk. So online pun tak nak. Ya. Ada juga, saya tak tahulah ada tak dalam ni. Baru minggu yang ke-12, minggu ke-13 baru nak minta kod subjek, kod GC, Google Classroom. Saya kata tak payahlah, tunggu 12 minggu lagi lah. Dalam tu sebab ada ujian, ada assignment kena hantar dalam tu. Baik, naqsul imanuhu wa dha'fu bihasbi tawaffur hadhil umur salasah au fihi au ba'daha. Dan lemahnya, berkurangnya iman atau lemahnya iman tu mengikut kepelbagaian dalam perkara ni. Ini tiga perkara ni lah. Atau sebahagian padanya. Wa aujabat lahu maral qalbi, maka wajib baginya sakitlah hati itu. Bila ada tiga perkara ni berlaku atau sebahagiannya, maka hati itu akan berpenyakit. Au mautu, ataupun mati hati itu. Dengan apa? Bi istila'i syahwat wa syubhat alaih, dengan dipenuhi dengan syahwat dan perkara-perkara syubhah. Ya. Amal ghaflah faqad zahmullah fil kitabih wa akhbara anha khalqan zamim min akhlaq kafirin wal munafikin. Ghaflah, lalai, lupa ni, lalai ni, leka ni, Allah cela sifat ni dalam kitabnya dan mengkhabarkan bahawa ia sifat atau akhlak yang dicela daripada akhlak orang-orang kafir, orang munafik. Jadi wahadzara minha subhanahu ashadd tahzir. Jadi Allah memberi peringatan yang berat. Ya. Ayatnya bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins. Maka sesungguhnya kami campakkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Siapa mereka ni? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, banyak hati tapi tidak memahami dengannya. Dengan hati tak memahami tentang Allah Ta'ala, perintah Allah Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka ada mata-mata tapi tak nak melihat dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka ada telinga tapi mereka tidak nak mendengar dengannya. Dia buat pekak aje. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka ini seperti binatang ternakan. Allah berikan pembandingan, pemisalan, tamsil. Mereka ini seperti binatang ternakan. Tetapi lebih teruk daripada itu. Bal hum adallu. Bahkan lebih teruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternakan tadi. Binatang ternakan kita tahu lah macam mana ayam, kambing, lembu kan. Itu. Tapi lebih teruk lagi daripada binatang ternakan. Binatang ternakan tu suruh masuk kandang. Ni yang lain ni. Ulaika humul ghafilun. Nama mereka tu orang-orang yang lalai, yang reka. Ghafil. Tertutup. Biasanya kemudian dah kalimah ghafil ni. Hati dah tertutup ni. Ghafalah ni asalnya tudung. Ditutup. Menutup. Bila hati dah tertutup, maka tak adalah sinar iman dalam tu. Wa amma al-i'rad fa akhbar Allah Subhanahu wa ta'ala athar sayyi'ah katsirah wa aqibun nata'ij khatimah. Wakhimah. Jadi i'rad ni, penentangan ni, Allah khabarkan dalam Quran bahawa baginya kesan yang buruk banyak, dan kesan-kesan dan hasil-hasil yang tidak baik. Antaranya Allah SWT mensifatkan al-mu'rid ni, orang menentang ni, orang yang enggan ni, annahu la ahad azal minhum. Bahawa dia ni tidak ada individu yang lebih zalim daripadanya. Yang paling zalim ni lah orang yang ingkar, orang menentang ni. Siapa antaranya? Fir'aun,
Haman, Qarun, Abu Jahal, Abu Lahab. Ini orang mu'rid dia panggil ni. Jangan jadi orang yang menentang. Allah perintahkan solat, solatlah. Allah perintahkan kau zakatlah. Jangan menentang. Wa wasafahu bi annahu minal mujrimin. Allah sifatkan dia daripada orang yang membuat jenayah, mujrimin. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagai firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma 'arada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sadaqallahu nazim. Ini surah apa ni? Ini surah Sajadah kan. Wa man azlamu, siapa yang telah menzalimkan, zalim daripada sesuatu yang disebut dengan tanda-tanda Allah Tuhannya, dengan ayat Allah Taala, thumma 'arada 'anha, menentang dia. Allah dah sebut, Nabi dah pesan dan sebagainya. Orang ulama dah pesan, tapi tentang inna minal mujrimun. Ya, orang ni orang-orang mujrim, ya, sifatnya. Baik, yang kedua, sifat bagaimana kurang iman, iaitu nisyan. Nisyan lupa. Lupa. Lupa siapa ni? Lupa Allah Ta'ala. Nau'un la ya'ziru fil insan. Jenis yang tidak hilang pada manusia. Ini sifat ada pada manusia. Wahwa makana asluhu an ta'ammadu minhu. Dan adalah pada asalnya itu dia berpegang daripadanya. Ya. Jadi firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab itu Allah pesan. Ya, Allah beri peringatan. Ini ada dalam sifat manusia tapi kena buang sifat ni. Wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupakan Allah, maka Allah akan lupakan mereka, diri mereka. Kalau kita lupakan Allah, maka Allah akan lupakan diri kita. Siapa kita ni? Kenapa kita dijadikan? Ya, apa matlamat hidup kita ni? Ya, itu kita lupa. Kita lupakan Allah. Nau'un ya'ziru fihi wa huwa ma lam yakun sababi minhu kama fi qouli ta'ala. Dan satu jenis yang diberi peringatan oleh Allah Ta'ala ni, dengan apa? Sebab ma lam yakun sababi, selama mana dia menjadi sebab daripada lupa ni. Sebab itu kita kena doa ni. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai Tuhan, la tu'akhidna, jangan kau ambil daripada kami, jangan kau hukum kami, in nasina, ketika kami lupa, aw akhtana, atau kami tersalah. Ya. Ini dalam ayat surah Al-Baqarah.